Adakah powerbank selamat untuk digunakan? Dijual di merata-rata, ada yang ada piawaian, mana yang tak ada piawaian kita pun tak tahu. Jadi tak kisah anda seorang pelajar ke, usahawan ke, pempengaruh ke, powerbank ni memang tak boleh lekang daripada tangan kita sekarang ni kan. Betul, sebab itu antara keperluannya lah. Apabila kita tak tahu kan macam ni. Kalau kena bateri tu dah sikit rengsa rasa macam ya Allah. Jadi ini kita perlu ada ilmu sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan penggunaan powerbank ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu secara maya Puan Anita Marzuki, merupakan Ketua Seksyen Teknikal dan Sokongan Jabatan Pengujian SIRIM QAS International Sdn Bhd. Ya, terima kasih kepada Puan Insinyur. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada Fariha dan juga Nas. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana luangkan masa untuk berkongsi bersama dengan kita. Kita juga akan berkongsi dengan seorang lagi yang akan membawakan satu kisah yang mungkin Saksi, sering kita dengar. Jadi saksi itu kejadian tu. Itulah dia. Jadi kita nak kenalkan selepas ini. Sebelum itu, kita dah lihat bingkisan kita tentang penggunaan powerbank ini. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia dah pun cakap, berbahaya juga. Dan kita tahu habit yang tidak boleh kita gunakan, seperti bila kita charge phone kita, janganlah kita guna sambil dia dicaskan. Jadi setakat ini adakah semua ketakutan yang dirasai oleh rakyat ni is it valid? Dear engineer, silakan. Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum saya menjawab pertanyaan daripada Nas tadi, suka saya memberi contoh powerbank lah di mana saya ada beberapa contoh powerbank di sini, yang mana kita ada lekatkan powerbank ni bersama dengan kita panggil label SIRIM, di mana powerbank ni telah mendapat persijilan SIRIM. Sebelum mendapat persijilan dan pengiktirafan SIRIM ni, kita juga sebenarnya telah menguji powerbank ini supaya memenuhi kehendak piawaian, iaitu MS Malaysia Standard IEC 62133. Ini adalah piawaian yang perlu untuk menguji powerbank tersebut. Antara ujian-ujian yang dijalankan adalah kualiti bahan yang digunakan, dan rekaan data dalaman powerbank tersebut, and then kita ada juga menjalankan ujian suhu, attitude, vibration, compression dan lain-lain ujian lah. So setelah powerbank ini telah lulus dengan ujian-ujian tersebut, barulah dia diberi persijilan dan pengiktirafan dan boleh dilabelkan dengan persijilan label SIRIM ni. Okey. So pada soalan tadi apa ya? Soalannya kalau kita tahu kan, antara yang tadi Puan Anita dah terangkan bagaimana sebenarnya powerbank ni boleh, ini yang original kan? Perasaan Nas saja ketakutan tu, adakah kita perlu rasa takut bila kita ada powerbank ni? Sebenarnya tak perlu rasa takut, kita cuma perlu tahu penggunaan powerbank ni dengan cara yang betul, and then bagaimana ianya diperlukan lah. Cara yang betul untuk menggunakan powerbank ni ialah biasanya kita akan guna powerbank apabila tenaga elektrik pada peralatan elektronik kita habislah, and then pastikan powerbank yang kita gunakan tu adalah mengikut kapasiti yang sesuai dengan peralatan elektronik yang kita nak gunakan tu. Kapasiti tu mestilah sesuai lah. Contohnya kalau untuk kapasiti 10 mAh sesuai untuk mengecas handphone dan juga mungkin peralatan-peralatan lain seperti kipas boleh ubah dan sebagainya. Dan juga kita kena fahamlah menggunakan powerbank yang betul, kerana biasanya output pada powerbank ni terdapat beberapa rating lah, seperti 2M ataupun 1M. Kalau untuk handphone sesuai digunakan dengan 1M output ni. Kalau produk-produk yang mempunyai kapasiti rendah sesuai digunakan dengan 1M.
kapasiti ni. So penggunaan yang betul tu adalah penting dengan kapasiti yang diperlukan. Kalau saya nak tanya, kapasiti untuk power bank memang berbeza. Jadi ada perbezaan tak kalau kita gunakan mungkin power bank yang lebih berkuasa untuk handphone kita? Adakah ia membawa kesan? Sepatutnya tidak kan? Sepatutnya tidak. Cuma sekiranya kapasiti yang 10 mAh, mungkin kita boleh charge handphone kita sebanyak 2 kali lah atau 3 kali. Kalau kapasiti tu rendah 5 mAh, then mungkin hanya sekali saja untuk charge handphone. Itu dia punya perbezaan lah. Yang mana pengguna kena tahulah penggunaan yang betul ni. And then lagi satu saya nak nasihatkan, penggunaan power bank ni perlulah kita elakkan daripada terkena panas So elakkan daripada kita letak di dashboard kereta dia sebenarnya tak sesuai. And then jangan overcharge, jangan charge melebihi daripada hadnya, dan elakkan daripada terjatuh, serta elakkan daripada kelembapan melampau seperti terkena air ataupun terendam di dalam air. Itu adalah antara penjagaan yang perlulah kita pengguna tahu. Puan Anita, kita kadang-kadang kita dapat mencatat pun salah seorang daripada yang kita tanya pandangan kan, kata bila mana power bank tu menggelembung, lepas tu kata buang je lah. Jadi kita nak tahu power bank yang gelembung tu kita boleh buang saja kat tong sampah macam tu je ke? Ataupun bagaimana? Takut juga kadang-kadang meletup ke apa ke, risikonya tu. Ada cara-cara pelupusan dia. Power bank yang menggelembung yang kita dah nak buang ni, sebaik-baiknya kita buang ataupun kita hantar ke agensi-agensi yang ada membuat kempen e-waste. So antaranya yang saya tahulah SKMM memang ada unit dia yang membuat kempen e-waste. So kita boleh hantar barang-barang elektronik yang seperti ini kepada pihak agensi yang menjalankan kempen e-waste. Itu adalah cara yang betul. Kita nak tunggu sampai kamera bukan power bank. Power bank. Kita buat jadi kamera pula. Power bank tu kita kena tunggu sampai dia menggelembung ke memang ada tarik luputnya. Jadi berapa lama kita boleh gunakan satu power bank? Kebiasaannya power bank ni kita boleh guna antara 1 ke 2 tahun. Itu normal lah yang penggunaan. Tapi bergantung kepada penggunaan power bank tu sendiri. Lagi kerap dia guna sebenarnya, jangka hayat power bank tu lebih cepat. Mungkin pengguna hanya boleh menggunakan power bank antara 4 ke 6 bulan sahaja. Selain daripada kekerapan, faktor lain yang menyebabkan jangka hayat power bank ni adalah kualiti power bank tu sendiri. And then mungkin cara penyimpanan. Cara penyimpanan pun akan memain peranan yang penting untuk power bank tu tahan lama. Baik. Banyak faktor rupanya. Banyak faktor. Kita sebenarnya nak tanya Puan Anita, apa yang menyebabkan power bank tu boleh meletup. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu. Ini salah seorang yang menyaksikan sendiri bagaimana kejadian power bank meletup ni dalam asrama. Kita nak bersama dengan Nur Fatin Atirah Rozali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fatin kerana berkongsi pengalaman anda. Boleh mulakan cerita anda tentang pengalaman anda menyaksikan power bank tu meletup di depan mata. Silakan. Okey, kejadian ni berlaku di bilik hostel asrama. Actually, power bank ni bukan punyaan saya tapi kawan. But at the time kejadian tu saya berada di situlah bersama dia. Jadi masa tu actually dia tak charge pun power bank tu, dia tengah pegang power bank tu dekat tangan dia. So tiba-tiba power bank tu meletup dalam tangan dia. Dekat tangan dia sendiri. Dia tak buat apa-apa pun. Dia just nak kemas meja study. And then dia pegang power bank tu, and power bank tu meletup. Dia macam panik, dia terus campak atas meja. Lepas tu? Apa terjadi? Lepas dia campak atas meja, kita orang macam panik lah nak padamkan sebab tiba-tiba api marak. Api macam ada api daripada power bank yang meletup tu. And then
dia lari pergi toilet, nak try cari air ke something nak padamkan api. Tapi masa tu I macam memang panik. I pegang bantal peluk time tu sebab kita orang memang dalam hostel room tengah sembang-sembang. Lepas tu I macam terus ketuk power bank tu untuk padamkan api dengan bantal peluk tu. And then power bank tu jatuhlah atas kapet, dan tapi ada kesan terbakar lah dekat bantal dengan dengan kapet. Tapi itu sebenarnya cara yang bahaya untuk padamkan api. Tapi lepas saya ketuk Sebab panik kan masa tu. Masa tu tapi tak tentu. Api dia memang besar ke macam mana? memang besar. Lepas tu macam scary sebab dia dah terbakarkan kapet juga. Wow, dahsyat. So, apinya marak. Tapi adakah power bank tu disambung kepada telefon sewaktu letupan? Langsung tak. Tak Memang ada. dia tengah pegang saja. Dia memang tengah pegang, bila tu meletup dia panik, dia terus campak. Ini yang sebenarnya menjadikan ketakutan kepada kita. Jadi kita tak tahu bila masa, macam bom masa, tiba-tiba dia meletup begitu saja. Ya. Puan Anita mendengar kisah ni. Mungkin Puan Anita boleh ulas sedikit bagaimana sebenarnya. Kita pun tak tahu dari pucuk pangkal macam tak charge tak apa. Angin dekat tak ada, tangan, ribut tak ada, meletup. Meletup. Silakan. Okey, actually ada banyak faktor lah kenapa dia boleh jadi macam tu. Sebab dia tidak digunakan kan, tidak di-charge dan juga tidak mengecas. Kan? Saya faham macam itulah. So ada banyak faktor yang boleh menyebabkan tiba-tiba power bank tu meletup. Antaranya mungkin power bank itu adalah power bank yang lama lah yang disimpan, kemungkinan lah. Okay. Dan faktor kedua, kemungkinan power bank tu dibuat daripada bahan-bahan yang mungkin tidak berkualiti. Setengah pengilang kadang-kadang dia menggunakan recycle, bahan-bahan recycle untuk buat semula power bank baru. Itu ada juga kemungkinan. Dan ketiganya mungkin dari segi rekaan litar dalaman power bank tu sendiri. Rekaan litar dalaman dia mungkin tidak memenuhi syarat standard seperti mana yang saya maklumkan tadilah. So sepatutnya di dalam power bank itu dia sepatutnya ada kawalan kuasa, kawalan arus, kawalan suhu juga. Di mana apabila ada kawalan-kawalan ni sepatutnya benda tu tak berlaku letupan ataupun kebakaran tadi tu tak berlaku. Satu lagi faktor yang mungkin menyebabkan benda tu berlaku ialah penggunaan power bank tu sendirilah. Sebelum-sebelum ni mungkin pernah jatuh ke Okey. Itu antara faktor yang boleh menyumbang kepada kebakaran secara tiba-tiba ya. Okey. So bila jatuh mungkin ada komponen yang telah rosak kat dalam tu. Jadi Fatin jangan serik-serik ya guna. Fatin masih pakai power bank. ke? Kalian masih pakai power bank lagi Saya ataupun masih pakai. ha? Saya masih pakai power bank. Okey. Tak kena tak berhati-hati. serik lah kerana penggunaan tu memang amat penting kan. Jadi terima kasih banyak-banyak atas perkongsian daripada Fatin tadi. Jadi suatu cerita yang mungkin kita boleh ambil tauladan di sana. Jadi untuk Puan Anita Marzuki kita yang menekankan bahawa penjenamaan SIRIM tu amat penting. Yang mungkin dari segi itu sedikit nasihat untuk penonton kita. Silakan. Okey, nasihat saya kalau nak beli power bank, belilah yang ada label SIRIM lah sebab itu kita dah ujilah memang insya-Allah perkara-perkara letupan, kebakaran tidak berlaku lah Yang keduanya saya nasihatkan sebaiknya kalau nak beli through online kadang kita tak boleh nampak kan label SIRIM ni. So kita cadangkan ambil brand dengan model tersebut, pergi check di Malaysian Certified website. So adakah brand dan model tersebut telah diiktirafkan ke tidak? Jadi untuk orang di luar sana ambillah peluang atau ambillah masa untuk kita cek ya. Baik. Terima kasih diucapkan buat Insinyur Anita Marzuki, Ketua Seksyen Teknikal dan Sokongan Jabatan Pengujian SIRIM, dan juga Nur Fatin Atirah Rozali,